Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi tajuk live hari ini adalah EGM untuk singkir Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Ya. Jadi saya nak mulakan dengan memberitahu kepada ahli-ahli Parlimen UMNO dan menteri-menteri UMNO bahawa harus ada kesedaran, dan berdasarkan maklumat sudah ada kesedaran bahawa masalah yang menimpa UMNO sebenarnya tidak boleh diubati melainkan diadakan pemilihan UMNO. Ya. Dan selagi tidak diadakan pemilihan UMNO, keadaan negara akan terus kucak-kacir kerana segala yang berlaku adalah pada masa kini melibatkan persengketaan di antara dua kem di dalam UMNO, iaitu kem yang menyokong Ismail Sabri dan kem yang menyokong kluster mahkamah. Dan klaim yang menyokong kluster mahkamah ini makin menyusut bilangannya. Apa yang Nazri Aziz baru beritahu hari ini adalah betul, iaitu jika diadakan pemilihan UMNO, maka akan tamatlah riwayat politik Zahid dalam UMNO, di mana Zahid dengan mudah akan tersungkur. Ya. So ini adalah satu hakikat yang makin nyata dan tidak ada sebarang penyelesaian, ya, berdasarkan pencerahan-pencerahan saya dan berdasarkan juga segala apa fakta yang dipertimbangkan oleh saya dan pihak-pihak lain selama ini, tidak ada penyelesaian. Zahid tidak sekali-kali akan mencalonkan atau menamakan Ismail Sabri secara muktamad sebagai calon Perdana Menteri. Ya, tidak akan berlaku. Kerana kem Zahid sehingga hari ini masih berbincang dengan kem Anwar. Dan tekanan terhadap Ismail Sabri untuk bubar parlimen bagi mencetuskan pilihan raya seawal mungkin akan terus meningkat, kerana kluster mahkamah tidak ada niat untuk menghormati perbezaan peranan Ismail Sabri, iaitu peranan Perdana Menteri dengan peranan ahli parti. Jadi mereka sanggup melanggari perlembagaan dengan berpura-pura seperti Ismail Sabri adalah ahli parti, Perdana Menteri dari UMNO, oleh itu dia wajib dengar UMNO berhubung bila parlimen harus dibubarkan dan sebagainya. Ya, saya dah jelaskan dalam live-live yang lepas dari sudut mana ini adalah satu sama ada kekhilafan oleh kluster mahkamah ataupun satu perangai sumbang oleh kluster mahkamah yang tidak termaktub di dalam perlembagaan, iaitu Perdana Menteri perlu dengar parti. Tak disebut parti dalam perlembagaan. Mana-mana tak disebut. Khususnya bila kita cerita bidang kuasa Perdana Menteri, bidang kuasa kerajaan dan sebagainya. Jadi masalah ni tidak akan selesai, dan kita tahu di dalam kabinet majoriti menteri-menteri UMNO tidak ingin PRU awal. Kita sudah lihat usaha untuk menakut-nakutkan mereka yang menolak PRU awal apabila Tajuddin dipecat dari MKT. Malah tetapi kesemua yang menentang PRU awal, termasuk ahli-ahli parlimen dan menteri-menteri yang berkaitan, tidak ingin berganjak. Ya. Dan Ismail Sabri dilihat juga tidak ingin PRU awal. Kalau saya Ismail Sabri, saya semestinya ingin pemilihan UMNO awal. Ya. Sebab saya tahu masa depan saya tidak menentu jika tidak diadakan pemilihan UMNO sebelum PRU. Jadi menerusi pemilihan UMNO, saya akan cuba cantas Zahid dengan bertanding jawatan Presiden. Dan kebarakalian tinggi, saya akan menang.
Jadi masalah ni akan berterusan dan saya jangka UMNO tidak akan dapat kelulusan pindaan perlembagaan dia, menyebabkan UMNO akan terpaksa membuat pemilihan parti sebelum 29 Disember. Dan memandangkan ini adalah satu parti yang cukup besar, maka persediaannya cukup rumit dan perlu bermula sebaik sahaja ROS memutuskan untuk tidak meluluskan pindaan perlembagaan UMNO. Maka dengan persediaan-persediaan itu mustahil diadakan PRU sekarang. So, jika pemilihan perlu dilakukan sebelum 29 Disember, maka saya jangka Parlimen akan dibubarkan tahun depan dan pilihan raya tahun depan, bukannya tahun ini. Ya. Cuma kita perlu melalui gelagat buang masa ni, tekanan-tekanan politik yang dikenakan terhadap Ismail Sabri ni, selagi tidak diadakan pemilihan UMNO. Jadi saya syorkan daripada menunggu keputusan ROS, menteri-menteri dan Ismail Sabri serta ahli-ahli parlimen lain dan pemimpin-pemimpin bahagian dan cawangan adakan mesyuarat tergempar, mesyuarat yang tidak rasmi, dan buat perancangan untuk adakan EGM. Dan jika quorum untuk EGM menepati peruntukan perlembagaan parti, adakan EGM itu dengan usul untuk memecat atau menyingkirkan Zahid dari jawatan presiden dan menggantikan beliau dengan orang lain yang tidak menghadapi kes mahkamah. Dan UMNO ada asas kukuh untuk melakukan ini, kerana saudara-saudari, apa yang disebut oleh Nazri hari ini adalah betul, iaitu Najib apabila menjawat jawatan Presiden UMNO setelah menjadi Perdana Menteri, ada membuat satu ketetapan di dalam UMNO, iaitu mereka yang berdepan dengan kes mahkamah perlu menyelesaikan kes mereka dahulu dan perlu duduk tepi sehingga kes dia selesai sebelum memikirkan jawatan-jawatan dan sebagainya. Ya. Jadi kita lihat hari ini kluster mahkamah tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh Najib, termasuk Najib sendiri yang sedang memainkan peranan di dalam Barisan Nasional sebagai penasihat dan memainkan peranan tidak rasmi dalam UMNO, dalam pilihan raya dan sebagainya. Jadi ini sudah melanggari ketetapan Najib sendiri, termasuk keengganan Zahid untuk berundur. Jadi daripada pentaksub Najib atau Laskar Cyber Najib yang diupah oleh Najib ni membuat kenyataan-kenyataan bodoh, kononnya dia ni perlu dipecat, dia tu perlu dipecat, anda sebaliknya perlu menunjukkan kepada penonton anda bahawa anda berprinsip, dan berdasarkan prinsip anda perlu menyokong diadakan satu EGM dengan usul menentukan kedudukan Zahid, menentukan jika Zahid perlu berundur ke tidak, dan biar perwakilan EGM menentukannya, kerana nombor satu, keengganan Zahid berundur sudah bercanggah dengan penetapan yang dibuat pada zaman Najib, yang dipersetujui semua termasuk oleh Zahid sendiri, iaitu mereka yang berdepan dengan kes mahkamah seharusnya duduk tepi. Jadi anda cerita sana sini, anda cerita pasal Zahid, Ismail Sabri masuk MOU rahsia dan sebagainya, jadi perlu disingkirkan, tapi anda lupa sebut pengingkaran Zahid terhadap ketetapan UMNO pada zaman Najib, melanggari ketetapan UMNO. Itu sudah cukup sebabnya untuk lembaga disiplin menilai kedudukan Zahid. Malangnya lembaga disiplin pun dalam cengkaman Zahid, jadi buat EGM. Dan sebab kedua yang anda perlu benarkan perwakilan membuat keputusan ialah Zahid dan Najib
secara rahsia telah menzahirkan sokongan mereka terhadap Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri kepada Istana Negara tanpa pengetahuan majoriti ahli-ahli Parlimen, Barisan Nasional, dan menipu pihak istana kononnya semua bersetuju. Jadi atas dua sebab ini, biar perwakilan EGM yang menentukan kedudukan Zahid. Tak payah tunggu pemilihan, tak payah tunggu ROS. Sebab anda perlu terima hakikat bahawa konflik dalam UMNO, perpecahan dalam UMNO ni tidak ada penyelesaian. UMNO cuma nampaknya masih satu parti, tetapi ianya secara efektif sudah terbelah dua, sudah berpecah, tidak boleh diubati, tidak boleh digam semula, dicantum semula. Ianya sudah berpecah, tidak ada penyelesaian. Kluster mahkamah terdesak, mereka hanya nak PRU. Walaupun ada jalan-jalan lain untuk memastikan kestabilan kerajaan, mereka akan menipu, memperdaya pentaksub mereka, kononnya perlu PRU. Itulah satu-satunya jalan. Manakala mereka yang menentang PRU, mereka ada juga mementingkan kedudukan mereka daripada keresahan rakyat. Dan mereka tidak ingin melepaskan jawatan kerana tidak ingin bubar parlimen kerana tahu masa depan mereka sah tidak terjamin. Jadi tidak ada penyelesaian di sini. Tidak ada penyelesaian. Ya. Kalau diadakan PRU awal, Zahid akan menjurus kepada kerjasama Barisan Nasional bersama Pakatan Harapan atau Anwar lepas PRU. Ya, kerana BN tidak akan menang. Jadi satu-satunya cara untuk mengatasi kemelut ni di peringkat lebih awal daripada menunggu sehingga ROS menjawab ialah terus usahakan EGM dengan fokus spesifik, iaitu Zahid. Itu cadangan saya. Ya. Dan seperkara lagi kepada pentaksub Najib yang diupah Najib ni, yang dakwa kononnya Ismail Sabri perlu dipecat dari UMNO kerana memasuki MOU. Pertamanya, seperti yang telah saya katakan, kalau nak pecat Ismail Sabri, pecat juga Zahid dan Najib kerana memasuki membuat satu surat kepada istana dan menzahirkan sokongan terhadap Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Ya. Pada masa sama juga perlu pecat Nazri lah, sebab Nazri pun dulu menyokong Anwar pada ketika Anwar berkempen di Port Dickson dan sebagainya. Okey, itu pertama. Kedua, saya nak sarankan atau saya nak ingatkan kepada mereka yang mengungkit-ungkit isu ni, bukannya saya penyokong Ismail Sabri, tetapi hakikat tetap hakikat. Pendedahan MOU tu antara Ismail Sabri dengan Muhyiddin ni, bagi saya satu sandiwara. Jika anda ingin tahu sebabnya, rujuk live semalam. Scroll ke bawah atau pergi ke YouTube Regi J. Siri Taudin dan tonton. Tetapi melangkaui isu ianya sandiwara ke tidak, ya, sebenarnya pendedahan itu membantu Ismail Sabri. Kalau sebelum ini Ismail Sabri, kalau dia melantik TPM daripada Bersatu, dia akan kena padah dengan UMNO. Dia akan dikritik, diselar, didesak letak jawatan dan sebagainya. Kemudian kalau ROS tidak meluluskan pindaan perlembagaan UMNO, pun Ismail Sabri akan diselar. Perdana Menteri, kau tak pastikan, kau tak ini, kau tak itu, letak jawatan. Ya? UMNO akan berbuat demikian sebab pemimpin UMNO sudah berkata bahawa Bersatu sedang membalas dendam terhadap UMNO dengan menerusi ROS supaya tidak meluluskan. Maknanya UMNO mencadangkan memang boleh menteri Bersatu yang duduk KDN ni mempengaruhi ROS. Itu UMNO yang kata. Jadi kalau UMNO berpendapat memang boleh dipaksa ROS membuat satu-satu keputusan, sudah pasti UMNO berpendapat Perdana Menteri boleh kawal ROS. Jadi
Jika tidak diluluskan, Ismail Sabri akan kena. Jadi pandang kiri, pandang kanan, Ismail Sabri akan kena. Jadi kalau esok kelulusan tidak diberikan, dan Ismail Sabri kata sebenarnya kelulusan tidak diberikan kerana saya tidak ingin lantik TPM daripada Bersatu, UMNO akan kata itu alasan dangkal. Awak tak perlu, siapa yang suruh anda lantik TPM daripada Bersatu? Jadi Ismail Sabri tidak akan mampu menjawab. Kedua, Ismail Sabri akan jadi bodoh kalau berkata demikian. Sebab itu secara tidak langsung adalah kenyataan pengakuan oleh Ismail Sabri bahawa memang Menteri KDN boleh membuat keputusan atau boleh mengatasi Perdana Menteri dan mempengaruhi ROS untuk melakukan sesuatu keputusan yang tidak disukai oleh Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi Ismail Sabri tetap akan disela. Tetapi apabila MOU rahsia yang ditandatangani antara Ismail Sabri dengan Muhyiddin terbongkar, sekarang Ismail Sabri tak perlu bercakap. Dia tak perlu kata dokumen tu sah, dia tak perlu kata dokumen tu tak sah. Dia cuma duduk diam, biar orang baca. Dan bila orang baca, orang akan tahu bahawa ada perjanjian-perjanjian sulit tertentu yang telah dibuat, dan orang akan tahu bahawa memang ada perjanjian di mana Ismail Sabri berjanji untuk lantik TPM dari Bersatu. So sekarang jika ROS tidak meluluskan pendakwaan perlembagaan UMNO, menyebabkan UMNO terpaksa buat pemilihan pada tahun ni, Ismail Sabri boleh tetap berdiam, tetapi orang akan tahu, orang akan faham bahawa Bersatu telah membalas dendam, sebab UMNO kata memang Bersatu nak balas dendam. Dan sebab Bersatu nak balas dendam ialah Ismail Sabri telah berjanji untuk lantik TPM daripada Bersatu, tetapi akhirnya dia tidak berbuat demikian. Dan UMNO tidak akan marah dengan Ismail Sabri kalau tidak melantik TPM dari Bersatu. Malah UMNO akan bergembira. Jadi UMNO akan faham Bersatu telah membalas dendam. Jadi UMNO akan marah dengan Bersatu, bukannya dengan Ismail Sabri. Jadi Ismail Sabri tidak akan rugi. Sebaliknya dia untung dengan pendedahan MOU tersebut. Dan Bersatu pun tak rugi kalau UMNO marah. Kerana semua Bersatu dan juga saya kira Ismail Sabri dan menteri-menteri yang menyokong Ismail Sabri ni, saya kira semuanya ingin pemilihan UMNO sebelum PRU 15. Kerana jika pemilihan berlaku dan Zahid tersingkir, dan andai kata Ismail Sabri atau kem Ismail Sabri menerajui UMNO, ada kemungkinan Bersatu, Barisan Nasional dan PAS bekerjasama untuk PRU 15. Jadi saya nampak itu yang dikendaki oleh semua, oleh Bersatu, oleh Ismail Sabri, oleh menteri-menteri UMNO. Itu yang saya nampak dia orang nak. Bersatu nak guna jentera pentadbiran Barisan Nasional untuk bantu dalam PRU 15, sebab Bersatu tahu dia akan kena teruk. Okay, so memang itu yang saya lihat semua orang nak. Jadi laskar-laskar Cyber Najib ni jangan jadi bodoh. Jangan jadi bodoh. Minta EGM, biar delegasi yang menentukan. Buat apa nak tunggu pemilihan? Buatlah EGM sekarang, sebab anda perlu sedar tidak ada penyelesaian. Kalau ada penyelesaian dan saya tersilap, sila ceritakan penyelesaian dia ada apa. Tidak ada. Bagi mereka, saya nak akhiri live ni dengan berkata, bagi mereka yang berkata, mengapa anda beria-ia nak komen pasal isu dalam UMNO ni? Biarlah UMNO tentukan. Pertama, ianya bukan isu dalam UMNO. Inilah masalah yang sedang memporak-perandakan negara, menambahkan lagi kemudaratan negara kerana berlaku tekanan parti oleh kluster mahkamah yang menggunakan parti untuk menekan Perdana Menteri dan mempengaruhi Perdana Menteri dan kerajaan, memaksa kerajaan dan Perdana Menteri untuk melakukan sesuatu yang menurut kepentingan kluster mahkamah ni. Dan kesannya, saya rasa apabila ekonomi yang dah sedia
terancam, menjadi lebih terancam. Kos barangan yang menggila, makin menggila, kerana pemimpin-pemimpin kerajaan yang memang dah gagal dalam fungsi mereka, gagal lagi kerana tidak boleh menumpu perhatian terhadap fungsi mereka dalam kerajaan kerana terlalu memikirkan kuasa dan kedudukan. Jadi dengan adanya EGM ni, kita dapat cantas kluster mahkamah supaya sekurang-kurangnya sehingga tamat tempoh penuh Parlimen ke-14, kerajaan yang gagal ni sekurang-kurangnya satu aspek kekacauan terhadap pentadbiran dapat dicantas, dapat dihapuskan, iaitu kekacauan yang ditimbulkan oleh kluster mahkamah. Saya masih yakin kerajaan ini tidak dapat berfungsi walaupun kekacauan ini tidak ada. Tetapi sekurang-kurangnya menteri-menteri kerajaan tidak perlu memikirkan lagi ancaman kluster mahkamah. Jadi kita perlu EGM. Sebab itu saya cadangkan EGM. Sebab saya memikirkan rakyat. Bukannya memikirkan masa depan Ismail Sabri ke menteri ke apa, bukan. Pertimbangan saya bukannya politik. Pertimbangan saya adalah rakyat. So itu penjelasan dia. Saya akan ambil 1-2 soalan. Saya tengok ada 1-2 yang bagus tadi. Sekejap ya. Suri Musuri, ya, UMNO perlu memecat individu yang terlibat dengan kes mahkamah. Betul. Maaf saya nak guna perkataan bodoh, tapi bayangkan betapa bodohnya Laskar Najib ni depan-depan kamera boleh kata, kita kena pecat Ismail Sabri kerana masuk MOU rahsia. Itu baru masuk MOU rahsia dengan Muhyiddin. Surat rahsia ni kepada istana yang menipu istana, kononnya semua ahli parlimen dalam Barisan Nasional menyokong Anwar, dan sokongan Anwar yang dizahirkan oleh Zahid dan Najib dalam surat tu yang bercanggah dengan ketetapan UMNO, no Anwar no DAP itu, berat tak berat? Punya bodoh, ya. Punya bodoh. Suri Musuri, bilakah mahkamah akan menjatuhkan hukuman ke atas individu dalam UMNO? Itu jadi satu misteri yang saya sendiri tak boleh nak jawab, ya. Abdullah Kidal Kadir, Melaka pun kecoh. Bukan Melaka kecoh, Abdullah. Melaka kecoh, Johor pun kecoh. Itulah natijahnya bila pilihan raya gagal, sehingga keputusan pilihan raya tidak mencerminkan mandat sebenar rakyat. Kerana Barisan Nasional menang walaupun lebih 75% pengundi berdaftar tidak menyokongnya, kerana hampir 50% pengundi berdaftar tak keluar mengundi. Jadi bila tertubuh kerajaan sedemikian, dah kecoh. Dah bergelut jawatan ketua menteri di Melaka dan menteri besar di Johor. Mereka nak nafi. Tapi jangan nafi dengan saya lah. Maklumat cukup tepat. Ya, cukup tepat. Sumbernya cukup tepat. Apa yang sedang berlaku di Melaka dan di Johor. Suri Musuri, jika ROS tak lulus penangguhan pemilihan UMNO, bolehkah UMNO berjaya jika mereka ambil tindakan mahkamah? Tidak boleh. Tidak boleh. They can try. Tidak boleh. Tetapi bila dia mulakan tindakan mahkamah pun, saya rasa, saya bukannya pakar dalam bidang ni, tetapi ianya akan lebih berupa akademik apabila mereka sudah melakukan pemilihan secara kerana terpaksa. Ya. Tapi tidak akan ke mana. Ya. Sebelum ni warisan pun tidak berjaya mendapat kelulusan ROS. Ya. Abdullah Kidal Kadir, selagi kluster mahkamah UMNO tak masuk Sungai Buloh, selagi itulah Malaysia huru-hara. Ya. Saya ulang, bukannya nak saya peduli
babak siap nak pertahankan dia tu. Pokoknya rakyat tengah sengsara. Jadi perlu cantas kluster mahkamah secepat mungkin. Jadi pemimpin-pemimpin UMNO perlu sedar tidak ada penyelesaian. UMNO bagaikan pinang dibelah dua, ada dua faction yang sama. Dua-dua kemaruk kuasa, cuma bezanya satu tu nak jaga selamatkan tengkuk masing-masing. Jadi buat EGM, sekurang-kurangnya kerajaan tidak perlu bimbang lagi ancaman kluster mahkamah. Jadi buat EGM mudah, face reality, berdepan dengan kenyataan. UMNO tidak boleh diselamatkan, perpecahan ni tidak boleh diubati. Buat EGM, putuskan segera kedudukan Zahid. Satu je saya lihat mungkin Zahid akan buat jika perkara ni terjadi. Mungkin akan ada tindakan memecat mereka yang menentang dia. Itu saya tak boleh nak kata apalah. Tetapi jangan fikir pemecatan itu tidak akan berlaku. Andai kata contohnya ROS tidak meluluskan pindaan perlembagaan UMNO, tidak mustahil Zahid boleh pecat Ismail Sabri dan sebagainya. Nanti tak boleh bertanding lah jawatan presiden. Jadi sama je. Lebih baik buat EGM. Ya. Okey. Sehingga last sekali ya. Asmal Ali, RJ, setuju tak saya cakap semua nak berlaku dibuat oleh penyamar? Setuju. Memang tepatlah tu. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.